Okay, Assalamualaikum. Ini video kedua aku untuk YouTube. Jadi aku tak nak korang tengok aku background putih je, muka berseri-seri. Maknanya kena bayar lah ni. So aku macam biasa, aku maaf lah ya, pakaian pun tak senonoh bawa balik kerja. Tapi ada video hari ni yang aku nak ulas. Sebab aku bukan membangkang kerajaan, atau aku bukan membangkang, neutral sikit lah. Tapi kan kadang-kadang ada benda yang tak masuk akal. Jadi hari ni aku dah baca Malaysia Kini. Menteri kata tak pernah orang masuk penjara sebab pasangan cermin gelap. Ya ke? Tak apalah. Cermin gelap ni dia jadi isu besar. Sebab baru-baru ni ada kata kalau pasangan cermin gelap ni denda sampai beribu-ribu, kena penjara. Benda cermin gelap je pun. Tapi kerajaan terlalu ambil serius sampaikan dia membebankan pemandu ataupun pemilik kenderaan, kononnya memandu dengan cermin gelap ni berbahaya. Itu nanti kita cerita belakang. So aku tak tahu apa point Kementerian Pengangkutan menjelaskan belum pernah ada mana-mana pemilik kenderaan dipenjara atas kesalahan menggunakan cermin gelap. Menteri Pengangkutan Anthony Loke lah menjelaskan salah faham kononnya ialah di kalangan pengguna berikutan kenyataan dikeluarkan oleh JPJ, di mana orang ramai menggambarkan seolah-olah individu yang melakukan kesalahan tersebut dihukum penjara. Tak betul kata dia. Memang dari segi undang-undang, sekiranya mana-mana pihak yang tidak mengikuti peraturan jalan raya, apabila mereka diberikan peluang untuk compound, mereka tak bayar compound, maka mereka boleh dibawa ke mahkamah. Okay, Loke kata itu general lah untuk semua peraturan, bukan cermin gelap saja. Okey. Apa lagi dia tentang masuk tak timbul soal. Yalah, dia kata tak ada orang kena penjara lah, bye. Memang tak ada orang kena penjara, tapi orang kena saman, bos. Menteri tak tahu ke orang kena saman? Di pemandangan kita ada kereta bergerak semua kan. Tu korang tak boring tengok belakang putih je. Menteri kan memanglah tak ada orang kena penjara, menteri. Tapi orang kena saman. Bila kena saman, lambat bayar, tak boleh hidup lesen lah, tak boleh nak renew road tax lah, macam-macam lah akibat daripada saman cermin gelap tadi. Jadi itu sebenarnya menyusahkan rakyat. Kita tahulah kerajaan nak cari duit, tapi adalah satu perkara yang macam melampau. Sampai cermin gelap ni dikenakan undang-undang dan tindakan sebegitu. Sebenarnya apa punca? Puncanya orang yang menjual cermin gelap ni, kaca tinted ni, ambil tindakan. Cuba ambil tindakan macam mana orang jual dadah dan juga orang beli dadah. Ini orang pasang tinted, kau marah orang jual tinted? Kau tak ada. Pertama, hapuskan dulu penjual tinted, baru kita ambil tindakan kepada pengguna tinted. Ni tak siapa-siapa yang dia pasti bersalah didakwa, dipenjara. Nak pergi inspection ni, kau kena kopik lah tinted ni. Jadi sebenarnya JPJ ni banyak kerja lagi nak buat daripada dia duk buat kerja nak menjaga tinted orang. Okey, dari sudut keselamatan, aku memang mengakui lah gelap malam tak nampak, tak tahu motor sampai bam langgar. Tengok di tepi tak ada orang, tak tahu langgar, hujan, gelap, boom, accident. Okey. Tapi dalam berita ni ada yang menyatakan bahawa berlaku sebaliknya. Okey. Tengok dia cakap apa. Kalau orang kita, orang awam ni guna, dia bahaya lah, undang-undang lah, dia tulis sini. Nampak tak? Terbalik ya. Orang kaya boleh mohon cermin gelap. Soalan aku, cermin gelap ni sebenarnya kenapa? Apa masalah dia? Kau jelaskan pada kita rakyat. Kita faham. Oh, cermin gelap ni bahaya lah. Kalau korang bawa kereta malam-malam tak nampak, accident lah. Jadi apa sebenarnya masalahnya bila bahaya orang kaya boleh mohon? Itu tak adil. Ya, dia banyak duit. Okay, apa dia kata kat sini? Sementara itu, kerajaan memberi kelonggaran kepada pemilik kenderaan untuk menggunakan cermin gelap dengan kaedah 17
70% ketelusan. Cahaya bahagian cermin hadapan dan 50% bagi cermin sisi kiri dan kanan pemandu. Manakala cermin sisi bahagian belakang serta cermin belakang juga boleh digelapkan sepenuhnya. Ini untuk orang biasa kot. Dan lepas tu Lok berkata golongan kaya juga menggunakan cermin gelap sepenuhnya. Boleh menggunakan cermin gelap sepenuhnya, seperti kenderaan VIP. Okey, dia kata golongan kaya juga, golongan kaya pula, terbaliklah dia punya tulis ni. Golongan kaya boleh menggunakan cermin gelap sepenuhnya, seperti mana kenderaan VIP atas faktor keselamatan dengan bayaran sebanyak RM5,000 selama 2 tahun. So dia bayar RM5,000, dia boleh pakai cermin ni 2 tahun. So dia ada suap beranak lah untuk menggunakan cermin tu. VIP seperti menteri dibenarkan menggunakan cermin gelap sepenuhnya, atau mana-mana pihak yang rasa ada isu keselamatan boleh mohon penggunaan cermin gelap sepenuhnya. Orang kaya ada isu keselamatan, takut kena culik, boleh mohon. Maaf. Permohonan akan ditapis oleh JPJ dan polis terlebih dahulu sebelum diberikan. Okey. Masalahnya sekarang ni apa? Keselamatan. Kalau kita gunakan cermin gelap, apa kesan dan impak dia? Bahaya kepada pengguna atau pengguna lain macam tu. Okay. Habis orang kaya boleh pakai sebab dia bayar. Menteri lagi gelap, tak nampak apa. Keselamatan. Selama ni aku nak bagi tahu lah ya. Sebelum jadi menteri, dia boleh makan kedai mamak, dia boleh keluar ke sana ke sini, dia boleh, okey lah, dia tak ada apa-apa. Lepas jadi menteri dia takut Tapi rasa akulah, Malaysia lah, belum ada orang gila nak pergi terendang menteri, langgar kereta menteri sebab dia marah. Kemarahan rakyat Malaysia terhadap menteri ni, ui, ekstrim bos, tinggi. Tahu? Marah dengan menteri sebab apa? Contoh hari ni, ayam diapung, telur diapung, subsidi dah tak ada, warga asing bebas macam orang gila, negara kita hancur. Politik 24 jam. Dia sebut kita hari ni nak ambil alih kerajaan, kita nak bantu rakyat, kita nak menoktahkan kemiskinan, kita nak itu, ini tuan-tuan, bilion-bilion. Contoh, okay. Maaf, contoh. Okay. Tapi belum ada orang gila nak pergi terjah kereta menteri, atau nampak menteri nak pergi serbu macam nak minta autograf ke apa. Belum lagi. Malaysia is very obsessed tentang politik, tapi tak ada yang gila nak pergi kejar kereta menteri sebab nampak menteri dalam tak pakai cermin gelap. Faham tak? So apa bahayanya? Tak ada. Seandainya menteri diberikan kelonggaran, orang kaya diberikan kelonggaran, tak ada isu keselamatan. Habis sebab dia orang kaya, dia bawa malaikat jaga dia keliling kereta. Habis sebab bawa kereta dia tu besar, dia orang kaya, dia pakai cermin gelap, malaikat naik motor besar kanan kiri bawa senjata jaga dia. Tak bos. Memang kau dengar aku cakap bodoh-bodoh sebab aku kan orang kampung. Semalam aku terangkan dalam video MACD, aku orang kampung yang bodoh, yang tak pandai. Tapi aku nak tanya, apa perbezaan menteri memakai cermin gelap dan rakyat biasa memakai cermin gelap? Itu perbezaan yang kita tak tahu. Oh, kalau dia menteri dia boleh pakai sebab bahaya. Rakyat tak ada sebab pun. Kalau tak boleh pakai semualah. Kenapa pula ada orang boleh pakai, ada orang tak boleh pakai? Ada, atau boleh disebut begini, maaf ya, orang biasa, rakyat marahin B40, diharamkan hisap dadah. Jika korang didapati menghisap dadah, kau boleh didakwa di bawah atas ini sekian-sekian, digantung sampai mati. Tapi menteri, contoh ada anak menteri yang ditangkap hisap ganja, ada ganja berapa banyak disimpan, mereka boleh lepas sebab mereka ada duit. Oh, ganja salah kepada orang tak berduit, tapi tak salah untuk orang berduit. Dadah salah kepada orang tak berduit, tapi tak salah untuk orang tak berduit, orang berduit. Merogol, merompak, mencuri, jenayah, segala-galanya, rasuah dan sebagainya salah untuk rakyat biasa, tak salah untuk orang yang berduit dan menteri. Betul? Kat mana aku salah, tolong jawab. Komen dekat bawah, share dan follow aku. Mana yang nak marah aku, silakan. Aku cuma tanya, sampai bila korang nak main sentimen macam ni? Kalau kata kerajaan ambil tindakan,
kepada penjual tinted. Dan kita rasa lega kerana penjual ini, yang menjual tinted ni, mereka yang dapatkan the latest design. Bukan rakyat kita minta. Boleh kita pergi, tak okey lah, you boleh cari saya tinted dia sana luar ada kuning-kuning jalur-jalur punya, macam-macam dia boleh stop. Tak ada. Kedai yang pergi recommend kita ada tinted baru, buat iklan tinted 70% murah, satu tinted RM40, satu kereta RM10. Bukan kita rakyat yang request. Peniaga-peniaga yang setiap hari memberikan berbagai promosi dan juga saranan. Tinted ini murah, harga madani, tinted ini mahal, for safety. Tapi kerajaan mengenakan kesalahan itu hanya kepada pemandu, tidak kepada pengeluar. Ini adalah perkara yang kita selalu tanya. Adakah kerajaan kita yang hari ini, sebelum ini, memang tak cerdik? Haramkan semua. Jangan ada pilih-pilih. Oh, jual tinted boleh, boleh tinted tak boleh. Kalau pengeluar dibantras, rakyat akan takur kepada undang-undang. Contoh, bila dia pergi tahan, Cik punya tinted ni atau cermin gelap ni melebihi daripada kebenaran yang telah dikeluarkan. Mana 70% tapi cik punya dah 100%. Kita nak melawan pun tak boleh, kerana memang penjualan tinted diharamkan dan kita pakai barang haram. Tetapi hari ni bila dia cakap apa, cik saya beli kat kedai tu tak ada masalah pun. Cik tak pergi kedai, saya tunjukkan kedai. Cuba tunjukkan kedai tinted. Kita pergi tunjukkan kedai tinted. Ni cik tinted yang jual dengan saya. Kedai ni JPJ pun boleh nampak lah jalan. Oh tu kedai tinted 4 pintu RM10. Oh ni kedai tinted 4 pintu RM3.50. Oh ni kedai tinted lagi. Berapa ni? Satu kereta RM1 free percuma 2 kereta. Kedai jalan tepi jalan ni bersepah buat promosi. Jual tinted haram, jual tinted yang salah. Tapi JPJ pergi tahan kereta-kereta yang bawa nak pergi sana tak boleh, pergi inspection kena copy tinted. Orang buat pakai duit bos. So di akhirnya kita bukan menyalahkan kerajaan, kita bukan nak complain, but kita nak tanya, kalau kita tak dapati perkara yang kerajaan sedang keluarkan arahan ini salah, kan, salah daripada sudut undang-undang, mengapa tinted yang ada di pasaran hari ini tetap dikeluarkan? Kalau nak kata tinted yang dikeluarkan, dia kata okey, ada tinted dibenarkan. Banyak kedai tinted juga jual tinted haram dan tinted halal. Jadi kerajaan melalui Kabinet HEP ke, melalui custom ke, melalui polis ke, melalui apa, harus buat check up dan periksa tinted-tinted ni adakah berpeluang atau tidak. Sebelum persalahkan rakyat, jangan ambil jalan mudah. Nak tutup nak dapatkan duit, hambat rakyat. Sebab apa? Paling banyak kena saman rakyat. So rakyat bayar saman, dapat pendapatan daripada negara. Ini namanya menindas rakyat yang dalam kesusahan. Kenapa? Tinted yang diorang pasang tu yang 4 pintu RM10, satu pintu RM10 bos, 4 pintu RM40. Dia orang keluar duit RM40 tu boleh beli beras lah 2 kampit. Sekarang tak dapat dah. So itu cerita aku. Jadi kalau orang nak marah, santai bos, relax. Aku cuma just happy-happy nak berkongsi. Anthony Locke sebagai Menteri Pengangkutan mengumumkan bahawa tidak ada lagi orang yang disabitkan kesalahan masuk penjara kerana memasang tinted. Tetapi YB Menteri kita nak bagi tahu, mereka disaman kerana menggunakan tinted yang tidak dibenarkan. Maka saman itu kena bayar YB. Bila tak bayar, mereka akan kesan kepada tak boleh hidupkan lesen, tak boleh nak renew road tax lah, apa benda lah, macam tu lebih kurang. Jadi bila YB bercakap seolah-olah janganlah marah, bukan kena penjara pun. Tak kena penjara tapi kena saman. Tak bayar saman dalam, macam tu. Okey. Yang kedua, bila tinted ini dibenarkan kepada orang kaya tetapi tak benarkan kepada orang miskin, tak betul caranya. Kenapa? Kita faham memiliki pistol hanya dibenarkan kepada orang yang mempunyai isu keselamatan, dan mereka bayar jumlah besar untuk memiliki pistol ni sebab menjaga keselamatan, dan kita faham. Okey, mereka nak buat tinted, mereka kata nak jaga keselamatan. Mereka turun kereta, tinted tak ikut baby. Mereka jalan atas highway, jalan kan. Bila mereka sampai,
ke destinasi. Contoh ke Penang, nasi kandak pokok ketapang, nasi kandak bawah pokok ketapang, depa turun saja YB daripada kereta, tim tak ikut. Maaflah kalau cakap aku bodoh, tapi itulah kenyataan yang menjadi lawak. Okay, so please lah, jangan buat orang seperti itu. Kalau mereka kaya, mereka boleh makan rasuah. Orang miskin tak boleh. Kalau mereka kaya, mereka boleh samun harta rakyat. Orang miskin tak boleh. Kalau mereka kaya, mereka boleh tindas orang miskin. Kita tak boleh. Please stop that. Terima kasih YB. Harap maaf kalau ada kenyataan aku yang macam bodoh-bodoh. So kita nak happy-happy saja. Dan kalau tak puas hati, komen aja. So aku akan menyantuni komen-komen korang. Aku nak santai-santai, chill-chill. Semalam aku buat video berlatar belakangkan dinding. Hari ni aku buatkan video berlatar belakangkan perjalanan dalam kereta buruk aku. Ada bunyi tadi kan, gedek. Bunyi belting kan. So guys, itu saja. Kita nak ucap selamat kepada YB menteri kita, YB Anthony Loke. Sir, please sir, bagi cadangan atau idea yang bernas sikit. Nak cari duit untuk rakyat, untuk kerajaan, please jangan gunakan rakyat. Rakyat dah terlampau banyak menyumbang kepada kerajaan, tapi duit yang kerajaan dapat digunakan kepada tempat yang tak betul, diberi kepada sampah, diberi kepada penyamun, kroni dan sebagainya. Yang inilah kita selalu sebut bila orang tanya, kau bayar cukai ke? Memang tak bayar cukai sahabat, tapi kita bayar saman, kita bayar itu dan ini. Duit tu dibayar kepada orang kerajaan yang beruniform, yang akhirnya samun lagi kita. Kita bayar saman, kita bayar cukai, kita kena sambun balik dengan orang yang beruniform. So itu saja daripada aku. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.